Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah Nurjannah binti Jaafar. Perkembangan tamadun Islam hingga kini. Terdapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama mengkaji tahap kefahaman masyarakat terhadap perkembangan tamadun Islam hingga zaman kini. Yang kedua mengkaji tahap perbandingan dalam perkembangan tamadun Islam. Dan yang ketiga, melihat hubungan dan interaksi antara masyarakat dalam konteks perkembangan tamadun Islam. Pengenalan. Kajian ini merupakan kajian perbandingan perkembangan tamadun Islam hingga kini. Terdapat beberapa aspek dalam konsep tamadun ini telah dikaji dan seterusnya dibentuk beberapa instrumen bagi mencari perbandingan di antara zaman awal wujudnya tamadun Islam dan zaman moden. Seterusnya, kajian ini membincangkan perspektif utama perkembangan daripada zaman yang berbeza. Kajian ini mendapati pada asasnya terdapat beberapa perbezaan dalam perkembangan dalam tamadun Islam. Walau bagaimanapun, ia perlu dilihat secara holistik dan menyeluruh. Namun secara terperincinya, perbezaan amat terselah khususnya dalam aspek objektif perkembangan, kepentingan dan realiti institusi tamadun Islam. Ini bersesuaian dengan tuntutan falsafah ajaran Islam tentang sumbangan tamadun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arisha binti Zulkifli akan membentangkan tentang latar belakang perkembangan tamadun Islam hingga kini. Secara umumnya, pengertian tamadun dan tamadun Islam mempunyai perkaitan daripada aspek bahasa dan istilah. Pengertian tamadun atau peradaban secara keseluruhannya dapat dilihat melalui sudut bahasa Arab, sudut epistemologi bahasa Inggeris dan Latin. Dari sudut bahasa Arab, terdapat beberapa istilah yang dirujuk dalam konteks tamadun. Antara istilah-istilah tersebut ialah madaniyah, tamadun dan hadarah. Ibnu Khaldun, seorang sarjana Islam yang unggul dalam bidang ilmu kemasyarakatan Islam, dalam karyanya Muqaddimah telah menggunakan istilah umran. Umran digunakan dalam kajian tentang bandar-bandar atau ibu kota yang memiliki kawasan tanah yang didiami dan penempatan, keadaan tinggal menetap, berkembang subur dan maju. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menggunakan istilah hadarah sebagai berlawanan dengan istilah badi atau badiah. Hadarah ialah suatu daerah, kota, bandar maupun kampung atau tanah yang diusahakan. Dalam penggunaan bahasa Arab moden masa kini, perkataan tamadun bererti memiliki ciri-ciri hidup bandar dan kota-kota dipanggil mudun yang memiliki ciri-ciri tamadun. Dari sudut epistemologi, istilah civilization dalam bahasa Inggeris pula berhubung kait dengan kemajuan dalam kehidupan manusia yang membentuk peradaban dan tamadun. Ini menunjukkan bahawa istilah civilization yang dimasukkan sebagai tamadun manusiawi lebih merujuk kepada kemajuan jati diri manusia di dalam membangunkan kehidupan dalam pelbagai peringkat, terutamanya di peringkat negara. Selain daripada definisi di atas, terdapat di kalangan sarjana Islam yang memberikan definisi berhubung dengan tamadun Islam. Di antara sarjana tersebut ialah Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau telah memberikan takrif tamadun Islam sebagai keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Ibnu Khaldun sebelum ini menghuraikan maksud tamadun Islam atau peradaban sebagai pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai sentimen. Tamadun Islam yang bersumberkan wahyu iaitu Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Sunnah, dan tamadun ini didirikan oleh masyarakat yang telah digelar dan menggelarkan diri mereka sebagai Muslim. Ini bermakna tamadun Islam tidak didirikan atas peranan atau kepentingan sesuatu bangsa, budaya atau bersifat kebangsaan semata-mata. Tamadun Islam didirikan dan didukung sama ada oleh bangsa Arab, Turki, Parsi, India, Spanyol, Melayu,
dan sebagainya yang dianggap saling melengkapi atau dikenali sebagai kesatuan ummah yang berpegang kepada unsur penyatuan iaitu konsep tauhid mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala golongan minoriti bukan beragama Islam yang bernaung di bawah pemerintahan Islam dianggap sebagai penyumbang kepada pencapaian tamadun Islam. Antara sumbangan golongan minoriti bukan Islam ialah menterjemahkan buku-buku daripada tamadun-tamadun sebelum Islam ke dalam bahasa Arab dan sumbangan dalam bidang pengkhususan tertentu yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nur Amira Najiha, Permasalahan Kajian. Permasalahan kajian adalah sesuatu topik yang perlu menjelaskan sesuatu perkara yang berlaku dalam kajian yang telah dibuat. Berdasarkan tajuk yang dibincangkan tentang perkembangan tamadun Islam sehingga zaman kini, perkembangan Islam yang perlu dicari maklumat sangat padat kerana pada zaman dahulu tiada media sosial maupun teknologi kini. Ia secara tidak langsung menghadkan pencarian maklumat pembandingan perbezaan perkembangan tamadun Islam dahulu dan kini. Ia terbahagi kepada dua, akidah dan syariah. Akidah, ia juga salah satu faktor terbesar dalam perkembangan tamadun Islam dari dulu hingga kini. Kajian mendapati banyak kekurangan yang dilakukan orang Islam dari dahulu hingga sekarang dalam mengambil mudah perkara yang melibatkan akidah. Sebagai umat Islam, akidah adalah satu sumber yang dapat membentuk pendirian seseorang dalam pembangunan agar ia lebih harmoni dan kreatif. Contohnya seperti dahulu, akidah seseorang dapat memajukan dan meningkatkan iman. Ia juga seperti kini, tetapi akidah semakin kurang dalam jati diri seseorang. Ramai yang tidak menitik beratkan sesuatu didikan keimanan yang Allah Subhanahu Wa Taala tekankan seperti pada masa sekarang. Cara pemakaian wanita dan lelaki sudah berubah, tidak seperti zaman Nabi dahulu. Akidah makin merosot kerana mengikut tren masa kini. Syariah. Syariah dalam pembangunan tamadun Islam sudah lama digunakan dalam kehakiman hak yang berhad dan tidak berhad. Contohnya seperti mahkamah undang-undang yang mengikut syariah Islam dalam menghukum seseorang sama ada ia berhak atau tidak berhak akan sesuatu. Permasalahan kajian dalam bab syariah dalam tamadun pembangunan tamadun Islam adalah syariah Islam adalah umum dan boleh diterima pada zaman kini bukan dahulu. Dahulu mempunyai sifat perkauman antara bangsa lain-lain dan penerimaan agama Islam. Nurul Hikmah Aisyah. Abstrak. Penulisan ini mengemukakan tentang kepentingan perkembangan tamadun Islam untuk manusia dan era globalisasi pada masa kini. Idea perkembangan tamadun Islam adalah salah satu komponen yang penting untuk perkembangan dan kemajuan dari segi kerohanian dan kemanusiaan untuk lebih maju dalam aspek teknologi, komunikasi dan media massa. Objektif tamadun Islam adalah untuk memberi input dalam pembinaan ketamadunan di zaman ini. Dalam menghadapi cabaran alam baru ini, umat Islam digalakkan untuk merancang agenda yang lebih bercorak futuristik untuk memajukan dalam perkembangan dan pembangunan dalam tamadun untuk memberikan sumbangan sebagai umat Islam di mana hasilnya dapat memartabatkan lagi nama Islam di mata dunia. Konklusinya, kita memerlukan lagi ahli teknorat dan teknologi Islam, ahli profesional dan pengamal yang aktif dalam pelbagai bidang untuk melibatkan diri dalam agenda memajukan zaman teknologi sebagai wakil dalam sumbangan dari umat Islam untuk menjadi sumber ketamadunan. Kesimpulan, agama bukan sahaja pelengkap, tetapi agama juga salah satu komponen yang penting dalam mempengaruhi proses globalisasi dan juga sumbangan untuk memperkembangkan tamadun dalam masyarakat Islam untuk masa depan. Ciri-ciri era globalisasi telah berkembang dengan kadar amat pesat sekali. Antara ciri-ciri yang dinyatakan ialah teknologi komunikasi, maklumat, pengangkutan dan juga kemudahan lain yang telah disediakan. Perkembangan tamadun Islam pada era ini adalah kemajuan yang telah dicapai oleh manusia dalam aspek teknologi, media elektronik, pengangkutan, kemudahan, dan peningkatan akhlak manusia itu sendiri. Proses globalisasi ini juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap tamadun Islam dan masyarakat sehingga kini. Berdasarkan Osman Bakar,
yaitu pengkaji di University Brunei Darussalam dan juga pengkaji-pengkaji tamadun Islam yang lain, Islam mengutamakan nilai-nilai rohani dan kemanusiaan. Kenyataan ini juga telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah membina tamadun Islam berdasarkan garis panduan ajaran Islam. Selain itu, pencapaian umat Islam yang lalu menjadikan dunia bangga dengan masa kini. Selama hampir 14 abad, Islam telah menguasai pentas dunia. Perkembangan sains, seni bina sains, teknologi, dan lain-lain tidak dapat ditandingi oleh kekuatan luar pada masa itu. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Islam tidak pernah melupakan aspek pembangunan yang sebenarnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembinaan tamadun. Walaupun Islam tidak lagi menjadi kekuatan utama di dunia, ia tetap menjadi faktor penentu dalam dasar-dasar kuasa besar di dunia. Terdapat banyak contoh yang lain di mana Islam telah banyak menyumbang kepada ketamadunan di dunia. Ekoran daripada penerimaan Islam, masyarakat Arab yang dahulunya serba kekurangan telah mengalami sebuah transformasi yang hebat. Sebagai natijanya, sebuah kawasan yang dahulunya terpencil dan terkebelakang dari segi ketamadunan menjadi pusat ketamadunan yang hebat. Dalam jangka panjang, golongan Arab yang menerajui tamadun baru ini meluaskan wilayah-wilayah Islam sehingga ke Andalus dan Sisili di barat, sekaligus membawa bersama ke wilayah-wilayah tersebut pencapaian tamadun yang hebat. Melalui wilayah baru tersebut, barat terdedah dengan mempelajari dari tamadun Islam. Sesungguhnya, terdapat ikatan atau interaksi antara peradaban sama ada wujud dalam nilai, idea, sistem, dan tahap manusia yang sama sepanjang sejarah. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif dan negatif. Setelah membincangkan pelbagai perkara mengenai tamadun Islam, kita dapat merumuskan dan membuat kesimpulan. Pendek kata, setiap tamadun yang ada mempunyai ciri-ciri dan ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan hidup dan perkembangannya. Kesinambungan dari keberadaan tamadun sebenarnya diperoleh hasil dari sikap terbuka ketika menerima perubahan dan pengaruh dari peradaban lain. Perkara yang paling penting adalah bahwa setiap tamadun benar-benar menyumbang kepada dunia dan memainkan peranan penting dalam membawa dunia ke tahap seterusnya. Setiap tamadun mempunyai ciri dan sejarahnya yang tersendiri, dan kita perlu memahaminya untuk memperdalam pemahaman kita tentang sains peradaban. Akhirnya, kebangkitan dan kejatuhan tamadun mempunyai alasan tersendiri. Sebagai orang kontemporari, kita mempunyai tanggung jawab untuk belajar dari pengalaman dan pelajaran masa lalu untuk melindungi peradaban negara dan agama kita.